يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 250. Bab menimbun makanan agar dijual mahal. Orang yang mendatangkan makanan dari lain tempat untuk membantu kemakmuran daerahnya, maka itu diberkati rezekinya. Sedang orang yang menimbun makanan supaya naik harganya, maka itu terkutuk. Asy-Sya'bi berkata, ada orang yang menyerahkan anaknya untuk satu pekerjaan, maka ia datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jangan engkau serahkan anakmu kepada penjual gandum, dan jangan kepada penyembelih haiwan, dan jangan kepada penjual kafan. Adapun penjual gandum, maka sekiranya ia menghadap kepada Allah sebagai pelacur atau peminum khamar, maka lebih baik daripada ia menghadap kepada Allah sedang ia telah menahan makanan 40 malam. Adapun penyembelih haiwan, maka ia selalu menyembelih sehingga hilang rasa rahmat dari dalam hatinya. Adapun penjual kafan, maka ia selalu menginginkan matinya untukku dan anak yang baru lahir dari umatku. Lebih aku suka daripada dunia dan seisinya. Baik, dalam bab menimbun makanan, dan ini biasanya berlaku di kalangan peniaga-peniaga yang menjual makanan, dan mereka menahan makanan tersebut dengan harapan harganya naik. Dan ini banyak kali berlaku dalam negara kita dan juga negara umat Islam yang lain. Negara kafir kita tak payah bincang, sebab dia dah kafir dah. Negara umat Islam terdapat benda-benda ini, dan saya rasa ada kalanya menahan makanan, menimbun makanan ini dengan harapan harga makanan itu naik, itu dilakukan sendiri oleh orang Islam, yang ada share, oleh orang Islam yang ada share. Kadang-kadang tokeknya orang kafir, tapi orang Islam tu ada share. Jadi sepatutnya orang Islam yang ada share tu dia kena beritahu kepada bos dia kepada ataupun dia punya chairman dia ataupun ketua eksekutif yang daripada orang kafir bahawa benda ini dari sudut Islam satu, dari sudut kemanusiaannya tak betul. Terutama sekali makanan asasi, minyak, beras. Kalau negara kita ini kawalan mereka ni. Kalau di Mesir roti, di negara Arab dia roti kawalan. Malaysia roti tak dikawal, tetapi gandum dikawal. Dia macam tu Di Mesir dia roti itu sendiri dikawal harga dia. Jadi memang ada di sana yang timbun makanan supaya harganya naik.
Maka dalam kes ini Asy-Sya'bi berkata, ada orang yang pergi menyerahkan anak dia untuk untuk bekerja, maka dia pun datang kepada Nabi. Nabi pun bagi nasihat lah. Ya tak? Nabi ni sampai peringkat dia bagi nasihat. Ya, nak bagi kerja, nak suruh anak kau kerja ni, lagu ni cara dia. Ya. Pertama Nabi kata apa dia? Jangan serah anak kau tu kepada orang yang menjual gandum. Ya. Pasal apa? Sebab Nabi kata, kalau nak bandingkan orang yang minum arak dan pelacur, Allah Ta'ala lebih suka, ya, soalan begitu, ya. Allah Ta'ala lebih senang berhadapan dengan orang yang pelacur dan minum arak jika dibandingkan dengan orang yang menjual gandum tapi tahan gandum itu untuk tujuan supaya apa dia? Diangkatnya harga. Ya. Pasal apa tuan-tuan? Ini jangan pula tuan-tuan pakat pergi melacur pula ni, minum arak, ya. Pasal pelacur dengan minum arak ni dia seorang je. Ya. Jahat dia jahat seorang. Ya, minum arak, ya, dia jahat seorang je. Pelacur pun macam tu. Tetapi menahan makanan yang diperlukan oleh ramai orang. Islam ni dia lagu tu. Islam dia suka jaga orang ramai. Ya. Oleh kerana benda ini boleh menyeksa orang, anak kecil lapar ke apa benda, boleh berlakunya kecurian kalau harganya mahal. Jadi efek dia, kesan daripada harga mahal itu yang Islam tengok, ya. Jadi dia kata, kalau serah anak kamu kepada penjual gandum, yang mana pada masa itulah, pada masa itu antara penjual gandum ini kerja dia antara dia tahan. Sebab tu timbulnya bab ni. Dia tahan gandum, himpun banyak, tujuan dia supaya dinaikkan harga. Jadi kalau itu yang dibuat oleh penjual gandum dan anak engkau kerja kat situ, maka dia akan tiru perangai itu. Takdirlah dia satu hari, dia biasalah orang jual, orang bekerja di Yuska, kan? Lama 10 tahun dia kerja, lama-lama dia ada pengalaman. Dia akan buka kedai Yuska. Begitu juga penjual gandum ni. Anak kerja situ boleh jadi dia nampak dah jalan. Oh, untung meniaga gandum ni. Jadi sebab itu Nabi terus protect awal-awal. Blok awal-awal, jangan serah anak kau kerja di tempat orang menjual gandum, takut dia tiru perangai kawan tu bila mana dia buka kedai jual gandum. Itu satu, ya. Baik, yang kedua, jangan serah anak kau bekerja di tempat penyembelih haiwan. Pasal apa? Sebab dia kata bila dia kerja situ, dia tak ada perasaan orang panggil kasihan belas, ya. Penyembelih haiwan ni dia tak ada perasaan kasihan belas, ya. Jadi kalau sekiranya dia kerja kat situ, maka kemungkinan kalau dia tak buka kedai sembelih ayam pun kemungkinan besar dia duk tengok, dan dia memang kerja pun sembelih ayam, cuma dia tak buka kedai je. Dia ada kemahiran dah, dia tak buka kedai, tapi kerja dia sembelih ayam. Maka sembelih ayam tadi ataupun sembelih lembu ke apa benda menyebabkan hilang perasaan kasih sayang. Dan ini takut dia lebarkan dia punya kerjanya itu kepada manusia yang lain. Ya, mungkin dia terdesak ke, dia tak kira, sembelih je manusia. Ya. Ataupun dia boleh tempeleng ke, ataupun dia lempang anak dia ke apa benda, anak isteri dia, sebab tak ada perasaan kasihan belas. Ketiga, jangan serah anak engkau di kedai penjual kain kafan, sebab dia ni seolah-olahnya mengharapkan biar orang mati banyak, ya. Pasal apa dia nak suruh laku kain kafan. Jadi sebenarnya yang lain-lain tak ada apalah. Yang dia nak cerita di sini ialah tentang jangan bekerja di kedai gandum, penjual gandum, yang mana penjual gandum ini antara benda yang dibuat, ya, antara benda yang dibuat oleh penjual gandum ialah ditahan, himpun gandum itu, ditahan gandum jangan dijual. Tujuan dia supaya banyak, dan bila banyak dia main harga. Itu dia. Dan ini di negara Arab. Kalau di negara Malaysianya berah lah, ya. Dia tak sebutlah berah ke gandum apa, dikira di negara Arab masa itu orang mudah faham gandum, ya. Kalau di Malaysianya apa dia? Beras, ya.
Abu Lais As-Samarkandi berkata, ihtikar yang dilarang ialah membeli makanan, disusunnya lalu ditahan, padahal orang-orang sedang memerlukannya. Itu di mana yang dimaksudkan dengan ihtikar, ya. Maka inilah ihtikar, penimbunan yang dilarang. Adapun bila yang mendatangkan dari lain tempat, maka tidak bernama ihtikar yang dilarang, hanya sahaja lebih utama dijual. Dan bila tidak mahu menjual, maka ia jahat kerana jahat niatnya dan tidak ada rasa kasih sayang kepada kaum muslimin, maka seharusnya dipaksa untuk menjual. Maka jika menolak, maka dapat dihukum ditakzir, pukul. Kalau dia tak jual sedangkan orang memerlukan, maknanya dari sudut Islam boleh dihukum, dan tidak boleh dihadkan harganya, hanya digalakkan supaya menjual sebagaimana penjualan orang lain. Wallahu a'lam. Okey, pengumuman pertama, malam besok kita ada forum perdana, iaitu yang dipanelkan oleh Ni Abdul dan juga Nasaruddin Tantawi, dan dipengerusikan oleh Ustaz Ridwan Makno yang pernah berkhutbah seingat 4 bulan 3 bulan yang lepas, ya, di masjid ni. Jadi jemputlah semua anak isteri apa semua datang besok, sempena Maulud Nabi lah, ya. Sempena Maulud Nabi, bulan Maulud Nabi ni. Kita buat lepas maghrib, ya, lepas maghrib, supaya kita tak ambil masa yang panjang lah. Tak payahlah tunggu lepas isyak buat, tak ya. Kita buat lepas maghrib, kita ambil masa lebih kurang sejam, dah cukup, ya. Okay, yang ketiganya, kita bercadang lah kalau boleh, setiap hari Sabtu ni kita nak bagi makan, nak bagi makan sebagaimana masjid surau orang lain buat, ya. Lepas kuliah subuh tu kita bagi makan, ya, sarapan pagi. Jadi kalau boleh, mulai besok tu tuan-tuan bagi lebih sikit lah, maknanya derma untuk tabung yang bergerak tu, ya. Kita akan bagi setiap tu lah, setiap Sabtu, kecuali ada masalah kita tengok, kita test besok hari pagi besok, ya. Kita test 2-3 minggu, kalau ada masalah kita stop lah, ya. Tetapi kalau hasrat saya, kalau boleh saya nak 3 hari berturut-turut. Hari Jumaat ada sarapan pagi, hari Sabtu, hari Ahad, ya. Hari Jumaat tu yang penting, dan kita tidak akan ambil duit. Kalau boleh kita tak nak guna sangat duit masjid tu, tapi nak guna tak ada masalah, sebab orang bagi memang untuk tujuan tu pun. Tapi kita open, kok ada di kalangan tuan-tuan kata ginilah, maknanya hari Jumaat saya nak seorang je sponsor. Tuan-tuan beritahulah pada pihak masjid, dan kita syorkan begitu. Untuk hari Jumaat ni kita jemput personal, individu sponsor, ya. Kalau hari Sabtu tu kita pakai duit masjid terus. Tapi kalau tak ada orang sponsor, kita guna duit masjid lah. Tuan-tuan duk bagi dah tu, tiap pagi tu kita pakai waktu lah, ya. Jadi itulah 2 pengumuman yang saya nak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.